Assalamualaikum dan selamat datang ke wacana Sinar Harian yang membawa tajuk politik samseng di mana maruah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa saya diundang untuk menjadi moderator ini, saya merasa sedikit terperangkap oleh tajuk ini. Apakah selama ini sepanjang pilihan raya yang kita adakan sejak 1950-an dahulu, kita tidak pernah dilanda oleh politik samseng? Apakah sepanjang itu ia adalah politik siuman? Kerana menjelang pilihan raya 1959 dan selepas itu pernah ada perarakan yang membawa kepada pertumpahan darah. Pernah ada penggulingan kerajaan di Terengganu dan Kelantan, walaupun bukan pada masa pilihan raya. Pernah ada pemulauan, perjumpaan yang dilanda oleh lemparan kerusi dan sebagainya. Malah suatu ketika pernah terdapat pun penayangan buntut dan juga penayangan kemaluan pun yang pernah menghiasi sejarah dan proses politik kita. Itu soalan pertama. Kemudian apabila soalan ini terlonjak, saya terpanggil pula kepada soalan kedua. Apakah iklim politik sudah menjadi semakin panas berikutan pilihan raya yang lalu, dan menjelang pilihan raya yang ke-13 ini barangkali disebabkan oleh perarakan bersih ke, perarakan stop linas ke, perarakan yang mengganggu jelajah Felda ke, ataupun perjumpaan yang melihatkan bagaimana sekelumpulan yang begitu besar berhimpun untuk berdoa sebagaimana yang berlaku di Kota Baru baru-baru ini. Dan ini soalan yang kedua yang menerpa pemikiran saya. Mengapa sekarang tiba-tiba tajuk ini, politik samseng ini terluah berada bersama kita sehingga kita terbawa untuk berbincang dalam hal ini. Sedangkan kita tahu politik sebagaimana orang Inggeris mengatakan is the art of the possible. Artinya kalau sekarang sudah berlaku, mungkin dahulu juga telah berlaku. Dan politik juga ada situasi di mana matlamat seringkali menghalalkan cara. Jadi kalau ada aspek-aspek kesamsingan dahulu, sebagaimana juga adanya nilai-nilai dan ciri-ciri kesamsingan hari ini, apakah itu suatu yang lumrah, suatu yang normal, suatu yang universal, sehingga kita tidak perlu bincang. Tetapi kita berada di persimpangan yang menarik pada hari ini untuk mencari arti dan memberi makna. Mencari arti dan memberi makna kepada tajuk politik samseng. Dan untuk itu kita telah membariskan 4 orang tokoh yang sudah tidak asing lagi. Di sebelah kiri saya ialah Yang Berhormat Tan Sri Musa Ahsan, bekas Ketua Polis Negara. Dia ada delayed action sedikit. Kemudian di sebelah beliau ialah Yang Berhormat P. Kamalanathan, Ahli Parlimen Hulu Selatan. Jarang sekali kita dapat dipertemukan dengan ahli politik daripada Barisan Nasional. Jadi suatu penghormatan kepada beliau hari ini. Dan di sebelah beliau ialah Saudara Muhammad Hanifah Muhyiddin, Ahli Jabatan Sepas Pusat dan di hujung sana ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Taib Saleh, Presiden Institut Integrasi Malaysia. Jadi sebelum saya menghalakan mikrofon pada keempat ahli panel ini, saya sungguh-sungguh mengharapkan, walaupun tajuk hari inilah politik samseng, saya mengharap perundingan kita, perbincangan kita ini tidak bertukar menjadi perbahasan samseng. Yang saya harapkan ialah suatu perbahasan siuman yang mengangkat
nilai dan tata susila yang tertinggi yang boleh kita wariskan kepada generasi akan datang, di samping mempengaruhi arus politik dan proses pilihan raya yang dimaksudkan. Jadi dalam pusingan yang pertama ini, saya akan mulakan dengan Jabul Tan Sri dengan mengketengahkan soalan yang saya sebutkan tadi, untuk memberi arti dan mencari makna dari apa yang disebut sebagai politik something dalam jangka waktu 3 minit. Tan Sri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Datuk Rumah dan sekalian. Terlebih dahulu ingin saya menyatakan bahawa dalam keadaan demokrasi, negara yang demokrasi, sepatutnya sesuatu pemilihan kerajaan tidak akan wujud perkara-perkara yang boleh mengatakan bahawa menimbulkan masalah keselamatan. Selalunya apabila kita buat sesuatu tadi perlu menentukan bahawa keselamatan tidak tergugat. Itu penting. Jadi pada akhir-akhir ini saya melihatkan bahawa ada perbezaan. Perbezaannya kerana sometimes sekarang kita telah mewujudkan satu hate politics. Itu masalahnya. Kalau tuan-tuan lihat, ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh sebuah universiti, iaitu From Dictatorship to Democracy. Jadi buku ini dikeluarkan oleh universiti di Amerika. Okay? Dan buku ini menyatakan bahawa kalau sesebuah negara itu tadi, pemimpin itu tadi tidak telus, you boleh mengutarakan, menukar pemimpin ini dengan cara revolusi. Ini masalah. Buku-buku ini dibaca oleh pelajar-pelajar universiti, terutama sekali di negara-negara Arab sebab timbulnya Arab Spring. Dan dalam buku ini mereka mengajar bahawa kalau you hendak mengganti kerajaan secara demokratik, you kena buat apa? Reformasi jalanan. That means you mengatakan bahawa kerajaan ni tadi tidak telus, pemimpin kerajaan ni tadi corrupted, polisnya tadi salah guna kuasa, termasuk tenteranya. So kalau tuan-tuan baca buku ini tadi, inilah yang dilakukan oleh segelintir daripada pemimpin-pemimpin kita. Masalah. Kerana nombor satu, mereka nak mengekalkan kuasa. Tetapi pada saya, kita perlu melihat bahawa dalam sebuah negara demokrasi, sepatutnya politik something tidak wujud. Kerana kita perlu menentukan bahawa keselamatan itu tadi terjaga dengan betul. Kerana kalau dulu kita lihat dulu masa kita nak memilih pilihan raya, macam pesta, semua keluar bersama-sama. Kadang-kadang pihak pembangkang dengan pihak politik kerajaan sama-sama berjalan, tak ada masalah. Sekarang tak boleh, kalau jalan sama pun bagi botol dan macam-macam lagi. Dan macam-macam kita tengok di sini. So this is because of the hate politics ataupun politik kebencian ni tadi telah mewujudkan kita punya generasi-generasi yang bertindak ala something. Dan ini saya rasakan bahawa orang politik kita perlu menentukan bahawa penyokong-penyokong mereka dikawal. Kadang-kadang apabila mereka tidak mengawal penyokong mereka, ini yang berlaku. Sesebuah negara atau nak menjadi kerajaan, you don't like, you tidak suka kerajaan yang ganas, right? Jadi kalau you menggalakkan keganasan politik, dan saya merasakan bahawa kerajaan itu tadi tak lama akan menjadi kerajaan, because dia juga akan dijatuhkan melalui kekerasan. Ini banyak berlaku di negara-negara Arab. Dia buat revolusi, tak lama dia kuku besi, tapi kemudian orang akan jatuh dia balik. So it is better kalau kita ada sebuah kerajaan demokrasi dipilih oleh rakyat secara terbuka, dan jangan ada pergaduhan. Tapi di Malaysia ni saya tengok lain sikit. Di negara luar, apabila dah habis raya, semua orang duduk sesama untuk menentukan pembangunan negara. Tapi di Malaysia ni politik tak habis-habis. 5 tahun dah habis pilihan raya pun dia asyik politik je lagi. Kan? Salahkan orang ni salahkan orang ni, tapi tidak ada pembangunan untuk rakyat. Tidak ada apa pun. Ini tak betul. Dan negara kita akan mundur kalau ini berlangsungan. So selalunya apabila setelah kita dah habis pilihan raya, we should sit down together. Tak kira apa parti sekalipun, duduk sama-sama, bina negara ini sama-sama.
Melainkan kalau kita ingat bahawa kita ni tadi nak berkuasa dengan penuh, walaupun tak boleh berkuasa, tu lain cerita. Okay? So kita kena, kuasa ni rakyat yang pilih. Terpulang pada rakyat siapa dia nak. Jadi inilah kita kena jaga dan kita kena tentukan bahawa politik samseng ni tidak akan berleluasa. Dan agensi yang paling penting yang perlu menjaga bahawa tidak ada politik samseng ni adalah PDRM. Ini penting. So PDRM kena bertindak tegas. InsyaAllah nanti saya akan ceritakan bagaimana saya bertindak dahulu semasa pilihan raya. Cuba nak mengawal ataupun mententeramkan semua pihak. Okay? Kita polis di sana, kita kena tenteramkan semua pihak. Kalau kita buat diam, suruh pukul baru kita tenteramkan, dah berlaku, tak guna. So kita kena bertindak, cakap, tenteramkan. Jadi insyaAllah lepas saya lain penceramah yang bercakap, nanti kita akan terangkan bagaimana sesuatu situasi itu boleh dikawal, walaupun keadaan itu tadi hangat. InsyaAllah boleh dikawal. Jadi nampaknya bagi Tan Sri bahawa kita semua, kedua pihak khususnya yang berkonflik itu perlu berkepala dingin. Betul. Berkepala dingin, ya. Jadi kita pindah kepada yang berhormat pula. Apakah reaksi dan respon sebagai seorang wakil rakyat yang telah melalui gerakan dan gejala dalam pilihan raya untuk memastikan budaya samseng ini tidak berlaku? Terima kasih pengurusi wacana hari ini. Salam sejahtera, salam hormat dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati. Inilah permulaan wacana. Kita nak buat menyingkirkan samseng. Jangan kita sabar. Sabar ni lebih besar daripada iman, ya. Sabar. Jangan lari tajuk. Saudara-saudara yang saya hormati, yang berbahagia, Tan Sri, Datuk, sahabat seperjuangan saya, yang berbahagia, Tan Sri telah memberi satu mukadimah yang begitu panjang lebar. Saya terpegun dan juga menghayati segala apa yang telah dimaklumkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Sebelum saya memberi hujah saya tentang pendapat ataupun soalan, Tan Sri mengatakan seperti tadi, kita harus mengawal penyokong. Betul. Itu keperluan. Tetapi sebelum kita mengawal penyokong, kita kena mengawal diri. Kita jangan suruh orang, lepas tu kata kita tak tahu apa-apa. Kita tidak boleh menjadi pencetus kepada masalah. Kita seharusnya menjadi seorang pemimpin yang cuba menyelesaikan masalah. Tetapi kita tidak boleh berbuat sedemikian. Malah kalau penyokong diam pun, penyokong bagi saya mempunyai hasrat ikhlas untuk melihat parti yang mereka mewakili itu berjaya. Penyokong tidak ada hasrat di hati mereka, awal pagi bangun, hari ini saya nak buat kacau bilau. Tak pernah ada penyokong seumpama itu. Tetapi kemungkinan besar ada pemimpin-pemimpin dalam isi hati, denyutan nadi dia, hari ini saya nak buat sedikit perubahan, saya nak cetuskan, saya nak suruh penyokong-penyokong saya pergi mengganas. Oleh yang demikian, bagi saya, kita harus tanya kepada diri kita, sama ada kita hendak mengikut satu cara yang munasabah, cara yang betul supaya kita dapat memastikan penyokong kita bertindak adil dan saksama. Itu yang penting. Kita juga boleh lihat sejarah negara kita. Seperti mana dan pengerusi sebentar mengatakan, kita telah melalui beberapa pilihan raya umum. Dan sejarah membuktikan bahawa sejak pilihan raya umum diadakan di Malaysia, tidak pernah ada cara kekerasan dan samseng untuk membentuk kerajaan negara Malaysia. Tak pernah ada. Dan bagi saya, ia tak akan berlaku. Dan sejarah telah memberi kita satu jalan kerja, satu landasan perjuangan yang telah berjaya
telah terbukti kejayaannya, maka saya tidak lihat bagaimana ia dapat mewujudkan satu budaya yang baru. Budaya ini tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Tetapi kita harus memenangi pengundi dengan cara yang paling sopan. Kita harus memaklumkan kepada pengundi atau rakyat, bukan kita menghasut, bukan kita melemparkan fitnah, bukan kita menyatakan yang bukan-bukan, tetapi kita harus menyatakan kepada pengundi bahawa inilah gerak kerja saya yang telah saya lakukan kepada rakyat, dan ini perancangan saya pada masa depan. Kita akur, kita buat kesilapan, saya mohon maaf, ini gerak kerja saya untuk membetulkan semua kesilapan, dan ini perancangan kita masa depan. Senang, itu sahaja. Tetapi apabila kita lari luar daripada lingkungan, kita cuba mewujudkan satu suasana umpama kita dalam satu keadaan yang teruk, ini akan mewujudkan. Tapi balik kepada pangkal, yang paling penting sebelum kita mengawal penyokong, kita kena kawal diri kita sendiri. Terima kasih. Nampaknya itu pengalaman yang berhormat sebagai seorang ahli politik yang baru dan muda macam ini. Bagaimana dengan pengalaman mereka yang lain yang sudah lama mendahului yang berhormat? Apakah yang berhormat pasti mereka ini niat begitu hebat, berfikiran begitu tinggi, bernilai tata susila yang begitu mengagumkan? Itu saya tidak pasti. Jadi kita pindah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan ahli panel dan para hadirin hadirat sekalian. Bagi saya untuk kita memahami tajuk ini, itu politik samsing ini, kita kena kenal lah, kena tahu apa dia samsing itu sendiri. Bagi saya samsing itu sendiri adalah satu keadaan di mana mereka yang terlibat dengan kesamsingan ini tidak bersedia menerima kepelbagaian. Apabila kita tidak menerima kepelbagaian ini, inilah yang boleh mencetuskan bagi saya budaya ataupun politik samsing ini. Sebab politik sepatutnya dilihat sebagai satu pertembungan idea yang sihat, di mana pihak-pihak ataupun aktor-aktor politik yang masuk dalam kancah politik ini bersedia untuk memasarkan idea mereka, dan biarlah rakyat yang menentukan sama ada idea yang mereka bawa ke tengah masyarakat ini diterima atau tidak. Dalam hal ini sepatutnya ada satu kebebasan yang diterima oleh semua pihak, bahawa pihak-pihak yang terlibat dalam politik ini mestilah diberi ruang yang sama, level playing field untuk menyalurkan maklumat mereka. Tapi bila wujudnya politik samsing ini bermakna seolah-olah di situ ada satu ancaman dan halangan kepada penyaluran maklumat ini, di mana pihak yang terlibat dengan politik samsing ini, mereka ini selalunya merasakan apabila idea mereka tidak boleh diterima, idea mereka ditolak oleh setengah daripada golongan masyarakat, maka mereka jadi tidak senang dengan keadaan ini dan merasa iri hati pula dengan orang yang idea mereka diterima. Maka di situlah timbulnya samsing. Sebagai contoh, tadi saudara saya kata daripada ni, kita sebagai pemimpin haruslah jadi penyelesai masalah, bukan pencetus masalah. Masalah dalam Malaysia ini, ada setengah pemimpin dia tu dia dalam masalah. Dia bukan problem solving, bukan problem pencetus masalah, dia tu dia dalam masalah. Jadi apabila pemimpin sedang dalam masalah, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kecuali kita remove masalah itu. Bagi saya, politik samsing tidak akan wujud kalau kita menerima kepelbagaian, perbezaan pendapat dalam ruang yang sihat. Kalau
kalau kita boleh menerima bahawa satu pihak ini memberikan idea, mungkin idea dia tidak popular, idea dia tidak senang diterima oleh parti lawan, tapi kalau dia menerima kepelbagaian ini, saya rasa tidak akan timbul di kesampingan ini. Apa perlu adanya kita senaman punggung di rumah Amiga kalau sekiranya kita boleh menerima bahawa Amiga ini adalah rakyat yang terlibat sama-sama nak menolong mewujudkan satu demokrasi yang baru, satu demokrasi yang lebih sihat. Apa perlu kita beri kek yang ada kuih taing ni kan kepada lingkungan A kalau kita tidak, kalau saya orang yang memberi yang mewujudkan ini adalah orang yang infected, orang yang dijangkiti oleh something. Saya mungkin orang pertama ni tak perlulah banyak-banyak. Jadi saya rasa yang untuk permulaan tu saya nak pakai. Jadi nampaknya kepada saudara Muhammad bahawa kongkongan pembelengguan itulah menyebabkan meletus dan meletupnya politik samsing itu. Nanti seandainya rakyat itu dirakyatkan, maka barangkali mereka ini tidak akan memilih saluran-saluran seperti itu. Di samping adanya pemimpin yang bermasalah, yang mencari waktu dan elah untuk menunjukkan kesamsingan mereka. Okey, kita dengar pula pada Datuk Datuk, apakah ini semua memperlihatkan kita semakin kehilangan integriti? Sedangkan kita ada Institut Integriti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Moderator. Saya nak mulakan dengan apa yang berlaku apabila YB mengucapkan salam satu Malaysia tadi. Ada yang setengah daripada kita yang tersangkut tulang di leher. Ini adalah manifestasi politik samsing pada saya lah, ya. Tidak boleh menerima apa yang dikatakan oleh saudara Muhammad tadi, tidak boleh menerima keperbezaan orang lain. Walhal kalau kita di dalam sistem politik, sistem demokrasi, kita percaya dan subscribe to the political system yang kita ada, demokrasi. Apabila kita berada dalam suasana demokrasi, kita bertanding, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi masalah politik orang politik di Malaysia ini, kalau kalah dia kata tidak betul, SPR menyeleweng. Kalau menang dia senyap saja. Kalau kita dalam sistem politik demokrasi, kalau kita bertanding mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Jadi PRU yang lepas menunjukkan bahawa ada yang tak parti pemerintah yang kalah, kerajaan pun bertukar kerajaan, kerana ini sistem demokrasi. Kita perlu menerima hakikat bahawa di dalam sistem demokrasi perubahan akan berlaku. Jadi ini satu perkara yang harus kita terima. Kalau tidak, masalah kita ialah apabila kita kalah ataupun kita suara kita tidak didengar, kita mengatakan bahawa sistem ini tidak berapa betul, pincang dan sebagainya. Satu lagi poin yang dibangkitkan oleh Tan Sri tadi, masalah kita di Malaysia ini ialah politik consume our life. Setiap hari apa pun yang berlaku dipolitikkan. Saya pernah bekerja dan juga jadi student di luar negara, di Australia dan di UK. Apabila habisnya pilihan raya, pada masa itu, the next day kita tak nampak pun bendera, apatah lagi perbincangan yang ditakrirkan sebagai samsing berlaku sehingga hampir pilihan raya yang akan datang. Jadi dalam 3-4 tahun in between the election antara PRU ini adalah masa ahli-ahli politik membangunkan negara. Perbincangan ataupun pertelingkahan berlaku disebabkan polisi-polisi yang nak diketengahkan, bukan sebab-sebab yang apa yang berlaku pada kita pada masa itu. Jadi kita mengatakan kita telah merdeka 54 tahun, tapi kematangan kita belum ada lagi di dalam parti. Jadi ini yang pada saya menyedihkan. Saya ada dalam 3 minggu yang lepas, ada rakan saya datang daripada United Kingdom. Dia duduk sini seminggu. Dia orang putih. Dia kata dia buka surat khabar ataupun dengar saja media, baik televisyen ataupun radio orang putih lah, mengatakan bahawa
caci mencaci, personal attack dan menghentam pribadi adalah satu daripada budaya politik di negara kita ini. Pada saya inilah yang something yang dimaksudkan. Jadi kalau kita nak negara kita maju, tak kisahlah saya bukan orang parti mana-mana. Tapi kalau kita nak negara kita maju, itu manifestasi tu. Tak, kalau kita nak negara kita maju, cuba kita step back, kita cuba membantu sama-sama supaya keadaan politik kita bertambah matang. Kalau kita tidak mahu ini berlaku, jadi sehingga saya ingat bertahun-tahun akan datang ini masalah akan berlaku. Apa yang berlaku di Gombak semalam ataupun 2 hari semalam akan berlaku di masa akan datang. Jadi tanya pada diri kita, what is it that we want? Apa yang kita nak? Ketaksuban untuk mendapatkan power dalam merosakkan negara kita. Banyak negara-negara yang telah maju yang jatuh balik semula disebabkan kematangan kita tidak ada. Kita duduk sibuk dengan bawa kereta besar, kita nak kuasa, tetapi kita sendiri tidak boleh mengendalikan kuasa dan juga peluang itu. Demokrasi, bila kita cakap pasal demokrasi, ada menang ada kalah. Kalau kita kalah, kita cuba muhasabah diri kita sendiri. What is wrong? Apakah yang salah daripada diri kita? Jangan salahkan orang lain. Ini pada saya kalau kita nak menuju ke hadapan. Ya, satu pendapat yang menarik. Bagaimana orang Malaysia, termasuk orang Melayu terutama sekali, begitu lahap apabila berdepan dengan politik sebagai bahan, sebagai tajuk. Barangkali politik ni lebih mudah difahami berbanding dengan ekonomi barangkali dan isu-isu yang lain. Tapi ada juga yang melihat politik sebagai itu kerana melalui politiklah mereka boleh naik, boleh jadi kaya, boleh jadi popular, boleh jadi menteri. Abang ini satu kemungkinan itu sebab saya sekadar beri reaksi saja. Tadi menarik Datuk menyebut tentang SPR dan Datuk Wan pernah menyebut bagaimana katanya kerana keadilan dalam pilihan raya lah yang dianjur oleh SPR lah yang menyebabkan parti pembangkang juga meraih kemenangan katanya. Tapi ada pula parti pembangkang kata kalau betul-betul adil dan bebas dia menang besar lagi katanya. Tapi Datuk Wan boleh jawab saya hanya memberi lontaran idea bahawa pendapat beliau tu dah luar berapa puluh kali saya dengar. Tapi tak terjawab, saya tahu lagi. Okey, terima kasih. Dalam pusingan pertama kita telah melihat reaksi dan respon tanggapan mereka berhubung dengan apa itu politik samseng. Dalam pusingan kedua ini saya tersasar kepada sebab-sebab yang membawa kepada arus politik yang disebut politik samseng. Saya nampak ada 5 kemungkinan pertemuan 5 aliran ini. Satu ialah Barisan Nasional atau UMNO yang sudah lama memerintah, yang begitu selesa, tiba-tiba kehilangan 2/3 majoriti. Setelah UMNO menjadi penentu, pencorak dan paksi dan primadona dalam politik Malaysia, tiba-tiba kehilangan fungsi itu sehingga saya kata UMNO yang lemah sudah kelihatan UMNO yang relevan hatta di kalangan mereka dalam Barisan Nasional sendiri, sehingga MCA dan MIC semakin garang dan lantang, tidak seperti dulu. Itu satu kemungkinan faktornya. Faktor kedua ialah parti pembangkang pula. Selama ini dipinggirkan, disudutkan, tiba-tiba menerusi pilihan raya yang lalu memenangi 4-5 buah negeri dan mula teralih pandangan kepada Putrajaya. Maknanya parti pembangkang juga hari ini sudah mampu menampil diri sebagai government in the making. Dan ketika Tan Sri pun tahu pengurusan polis dan sebagainya yang kadang-kadang semakin dipertikaikan, kadang-kadang dipersoalkan dari segi kekesanannya, sama ada tindakannya itu luar biasa mengganas sehingga rakyat bangkit menjadi samseng. Itu juga suatu yang pernah kita dengar. Malah ada tuduhan barangkali dipasang ejen-ejen provokier, mereka yang berlakon saja di belakang itu untuk menimbulkan huru-hara. Ada juga kita dengar, betul tidak? Wallahualam.
Dan keempat, pesurat khabaran media yang beradigan, beraliran yang berbagai hari ini, sambil memuntah berbagai cerita dan propaganda, saya sukar untuk melihat di mana nilai etikanya lagi dah. Jadi rakyat semacam dikelompakkan, dilagakan dan menunggu masa saja untuk menjadi samseng. Dan akhir sekali rakyat sendiri pertama kali berikutan pilihan raya yang lalu merasakan bahawa mereka mengecapi kebebasan yang tidak pernah mereka kecapi selama ini. Dua, kemewahan, dividen, gaji tambahannya, tak payah sebut tiara je. Sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Najib bekerja 5 kali ganda lebih kuat daripada Menteri dan Perdana Menteri sebelum ini, sebagainya untuk mengagih-agihkan segala apa yang saya. Maknanya rakyat pertama kali dalam sejarah politik dimartabatkan lebih daripada sebelum ini. Jadi pertemuan 5 faktor dan arus ini melahirkan, menzahirkan politik samseng. Kalau itulah yang disebutkan oleh politik semasa. Jadi sejauh mana Tan Sri, polis telah berjaya membendung, mengurang, ataupun selama ini mereka hanya dapat mengurangkan kegagalan saja, bukan berjaya mengurangkan kegagalan. Ini ya, kalau dari segi politik saya merasakan Tuan Muhyiddin bahawa semua pihak menang. Tak ada orang tak mau menang. Okay, because that's why ini adalah pertandingan untuk menjadi kerajaan, ni semua nak menang. Jadi bagi kerajaan yang dah lama memerintah, dia pun tak mau kalah. Dia nak menang juga. Jadi tuan-tuan yang baru memerintah ni, baru dapat sedikit sokongan, pun nak menang lebih banyak lagi. Ini masalahnya. Jadi masalahnya di sini. Tapi kalau kita nak menang dengan cara yang betul, alhamdulillah. Tetapi jangan kita menang tu tadi, kita membawa budaya-budaya yang diimport daripada barat. Kalau kita lihat dahulu apabila kita di Indonesia, bagaimana cara untuk menjatuhkan sejahtera kerajaan? Dia buat reformasi. Tak perlu reformasi sebenarnya kalau nak demokratik. Okay? So kita perlu buat cara demokrasi kita. Jangan kita mengimport pula cara-cara yang tidak betul dari luar tu tadi untuk kita membuat sesuatu demonstrasi supaya dengan demonstrasi ini menjatuhkan kerajaan. Itu tak betul. Because kalau kita nak demokrasi betul-betul. Itu yang ingin saya nyatakan. Tetapi di sini bagi pihak polis, saya kata mereka kena adil menjalankan tugas. Contohnya semasa saya inspektor dululah, kita ada pilihan raya. Tapi dulu undang-undang dia lain. Dia Seksyen 27 Akta Polis. Seseorang yang nak buat ceramah itu tadi, dia perlu mohon permit. Mohon permit itu diperlukan kerana pihak polis nak tengok susulan. Adakah akan menimbulkan keadaan tidak tenteram. Bukan pasal apa, kita tidak mahu orang mengganggu masa dia beri ceramah. Jadi kalau keadaan tidak tenteram, maka kita nasihatkan buat tempat lain yang buat di situ. Itu cara dia. Tetapi dengan undang-undang baru ada ni tadi, yang baru diwujudkan ni tadi, mereka berhak membuat perhimpunan. Okay? Jadi tak perlu minta permit, bagi notis saja dekat polis. Jadi kalau dah bagi notis kat polis, kalau polis kata tak boleh buat pun, dia kata, saya ada hak nak buat. Ini boleh menimbulkan, kita tak tahu kawasan tu orang tak suka dengan orang cakap. Kita tak tahu. Ya? Jadi kadang-kadang polis pula, dia tahu pula pihak yang lawan berdekatan dengan dia. Itu tak boleh lah. Kalau letak berdekatan, memang nak suruh orang bergaduh lah. Okay? So polis kena ada perancangan yang betul supaya membenarkan mana pihak ini tadi untuk memberi penerangan kepada rakyat supaya rakyat boleh memilih kerajaan-kerajaan yang dia nak pilih. Itu saja. Jadi kalau pihak satu lagi dah keluar dari tempat tu, dia masuklah beri penerangan pula, menafikan apa yang dia cakap tu semua tak betul. Itu cara dia, bukan kita bertembung dan bergaduh. Itu tak betul. Okay? Dan satu lagi, kalau tugas polis di situ adalah untuk menentukan keselamatan nyawa dan harta benda orang awam. Jadi kalau dah nampak orang repung masuk polis, dah kena ambil tindakan, menangkap. Jangan benarkan orang tu dah bertumbuk baru nak ambil tindakan. Itu dah tak betul. So
So kita mencegah. Bila kita mencegah ni, sebelum berlakunya apa-apa, kita buat dahulu. Kalau selalunya ceramah-ceramah politik, dululah masa saya inspektor dulu, tak ramai pun boleh jaga. Saya seorang pasal nak tape. Dalam ceramah politik kita kena tape kan. Adalah 4 orang detektif yang jaga ceramah. Tak ada pun pening kepala macam ni. Okay. Semua orang nak, bila saya naik, saya mengatakan bahawa tuan, ini tak boleh cakap kerana ini menghasut orang. Ini undang-undang dia. Yalah, ikut peraturan. Tapi sekarang polis cakap, apa undang-undang awak pakai? Ini masalah. You challenge, you know. When you challenge authority, akan berlaku masalah lah. So kita kena bersama. That means polis pun nak menentukan bahawa you boleh menerangkan pada masyarakat. Tetapi kalau polis tak ambil tindakan, dan ini berlaku, saya rasa polis tak buat kerja dengan betul lah. Itu je. Okay? So kita perlu tentukan bahawa keselamatan orang ramai itu tadi penting. Jangan sampai bertikam sini, bertikam ini dah nampak buruk. Luar negara pun dia tengok surat khabar malu pasal politik bertikam ni. Ini masalah. Ya, peraturan itu naik Tan Sri ya, sebab tapi yang dihadapi oleh banyak pihak ialah permit diberi, kadang-kadang tak diberi. Kalau diberi ditarik balik. Kadang-kadang lokasinya berubah-ubah, macam perarakan bersih dahulu ada ahli politik kata tempat lain, ketua polis pun kata tempat lain. Makali pelaksanaan itu masalah. Tidak. Dulu undang-undang dulu dia ada 2 cara nak buat ceramah. Nombor 1, kalau tempat awam perlu apply permit polis. Kalau tempat sendiri tak payah permit pun, beritahu aja. Itu masalah. Tapi selalunya tempat sendiri dia tak buat, dia pergi tempat lain juga. Ini masalah. Okey. Jadi kalau kita buat di tempat sendiri, insya-Allah tak payah permit. Saya dah banyak bagi orang pas untuk beri ceramah tanpa permit. Banyak. Pasal apa? Kalau tak beri pun dia buat, tapi tempat sendiri lah. Kalau tempat-tempat awam, kalau orang lain punya bangunan, kita dapat kebenaran tuan punya bangunan, itu undang-undang dia. Tapi saya merasakan bahawa di sini tak perlu kita bergaduh begitu. Kan? Saya dulu masa ketua polis negara, saya panggil PAS pun datang berbincang dengan saya. Datuk Seri Hadi pun datang bincang dengan saya pasal polis tak adil. Ya? BN bagi, kita tak bagi. Saya kata ni statistik, ini BN saya bagi, ini PAS saya bagi. Tapi yang banyak buat lebih banyak daripada BN ni PAS saya kata. Tak ada permit pun dia buat juga, pasal lebih banyak. So tak ada masalah. Pasal kita nak adil, nak beri orang beri penerangan. Ya? Okay. Tapi satu penjelasan yang menarik daripada Tan Sri tentang banyaknya permit-permit yang pernah dikeluarkan. Ya, saya tertarik dengan ungkapan bahawa perlunya ahli politik bersikap gentleman. Ya. Tetapi dalam menghadapi parti lawan, parti pembangkang, saya nampak kerajaan ini memerintah, Barisan Nasional tidak dapat menerima hakikat kewujudan pembangkang seperti katalah di England, di Amerika. Seolah-olah kehadiran pembangkang menggerungkan kerana mereka ini berpotensi menubuh kerajaan dan sebagainya. Jadi selama dan selagi mereka merasakan pembangkang itu kekal pembangkang, tidak apa. Tapi kalau berpotensi menjadi kerajaan, maka itulah mencetuskan ketekanan. Apakah yang berhormat pasal itu? Terima kasih. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh berbagai Facebook tadi, dalam apabila pilihan raya, semua calon yang bertanding nak menang. Calon bebas nak bertanding pun dia nak menang juga. Walaupun dia tidak ada satu parti, tapi dia rasa peluang dia untuk menang ada. Oleh yang demikian, dia cuba tanding. Dan dia juga akan membuat apa yang patut untuk menang. Tapi bagi saya, apabila kita dah sampai tahap tu, zaman sekarang, kita harus terima. Saya tidak pernah mengatakan, dan saya juga sedar bahawa rakan-rakan saya dalam Parti Barisan Nasional tidak pernah mengatakan tidak boleh ada pembangkang. Kita terima. Malah di dalam parlimen beberapa jawatan kuasa khas diwujudkan. Kita bawa juga wakil-wakil daripada pembangkang. Malah BAC, satu jawatan kuasa yang paling penting di parlimen, pengurusinya Barisan Nasional, timbalan pengurusinya dari DAP. Kita beri peluang dan ruang kepada mereka untuk mengambil bahagian dalam apa juga
isu-isu yang dibangkitkan berdasarkan kepada majoriti dalam parlimen. Itu hakikat. Dan kita juga sedar bahawa akhirnya yang akan membuat keputusan ialah rakyat. Apa yang penting, saya tidak boleh membawa contoh orang lain kerana saya sendiri seorang ahli parlimen. Saya hanya boleh menengahkan pengalaman saya. Apabila saya bertanding dalam pilihan raya kecil, selepas saya menang, apabila saya pergi ceramah, saya sendiri pun melibatkan diri dalam pelbagai ceramah dari dalam kawasan Parlimen Hulu Selangor dan juga luar kawasan Parlimen Hulu Selangor. Dan apabila saya berhujah kepada mereka yang hadir pada majlis-majlis tersebut, saya tak pernah dan tak akan mewujudkan budaya menghasut atau menipu. Tak perlu. Tak ada sebab. Apa saya akan mendengarkan ialah apakah Kerajaan Barisan Nasional telah melakukan di Parlimen Hulu Selangor apabila Parlimen Hulu Selangor dimenang balik oleh Barisan Nasional. Dan saya berbandingkan 2 tahun sebelum tu kawasan Hulu Selangor PKR, apa dia buat dan apa kita telah buat dan apa perancangan saya masa depan. Itu saya ketengahkan. Ya, masalah di antara ahli-ahli parti-parti ini berlaku apabila kita mula menghasut mereka. Kita membuat kenyataan-kenyataan yang membuat mereka marah. Bagi saya, ahli-ahli parti yang juga merupakan pengundi, mereka ikhlas. Mana-mana tempat mereka pergi, hasrat mereka untuk dengar ceramah saja. Tak ada langsung untuk mewujudkan satu masalah atau pergaduhan. Tak ada langsung. Tapi apabila ada unsur hasutan, apabila ada unsur penipuan, apabila satu maklumat diterima, maka mereka akan marah. Apabila perasaan marah ini wujud, ada yang kita boleh kawal, ada yang kita tidak boleh kawal. Dan kita tidak boleh salahkan rakyat kerana yang mewujudkan hasutan itu ialah mereka yang beri ceramah. Saya dari aspek polis bagi saya sentiasa melaksanakan tanggungjawab mereka. Walaupun mereka mengalami pelbagai masalah. Mereka mengalami masalah bukan saja daripada parti pembangkang. Barisan Nasional pun beri masalah. Kita minta tempat pun kadang-kadang tak dapat. Tapi kita tak boleh pergi ke Adbang untuk mengatakan pihak polis tidak beri kita permit kerana kita sedar ini syaratnya. Saya memberitahu penyokong-penyokong saya, kalau kita pilih tempat yang tak sesuai, polis tak akan beri permit. Dia suruh saya panggil OCBD, saya tak akan panggil. Dan cara kita tak betul. Kita harus betulkan cara kita sebelum kita mengarahkan jentera atau wakil-wakil parti, ahli-ahli kita supaya menggerakkan jentera kita. Kita harus tahu mekanisme, kita harus tahu cara-cara lunas-lunas yang telah ada dalam pihak polis. Kita harus faham dan kita harus membantu pihak polis. Kita harus memperkasakan tanggungjawab mereka kerana mereka juga nak jaga hal ehwal kita. Polis ni pun manusia. Dia pun perlu penghormatan yang sewajarnya. Apabila ini berlaku, apabila ada persefahaman yang baik di antara rakyat dan polis, polis ni pun manusia. Dia pun perlu penghormatan yang sewajarnya. Apabila ini berlaku, apabila ada persefahaman yang baik di antara rakyat dan polis, maka kita semua tak akan ada masalah dengan ikut syarat-syarat yang telah pun dikenakan. Terima kasih. Oh, jadi itu yang menarik, yang berhormat, sebab sebagai seorang ahli politik yang muda, yang masih beretika, yang masih berhemah, sebab itu yang berhormat berani hadir di sini. Yang veteran, yang telah berkelumang dengan berbagai-bagai Bang Gali, tak berani nak bercakap macam yang berhormat ni. Bukan surat itu, terima kasih. Tapi saya tak boleh cakap bagi pihak orang lain. I don't think it's fair dengan Izzy. I don't think it's fair. Saya di sini mewakili diri saya. Maknanya exceptions to the rule. No, I think across the board, I think we are good politicians. But at the end of the day, saya dengan Izzy, saya membuat terbalik kebangsaan. Saya rasa semua ahli-ahli politik ada etika. Ada etika. Kalau dia tak ada etika, dia takkan jadi ahli politik. Dia akan gagal. Okay? Kalau jadi ahli politik pun, sekejap je, rakyat dapat menilai. Bila dibalik ke kawasan, sabarlah dulu. Baru tadi kawan saya cakap, ada kita kena idea tu dapat terimalah, kalau tak terima tak apa. Sabarlah dulu. Kita harus sedar bahawa ahli-ahli politik, tanggungjawab kita memberi perkhidmatan kepada rakyat. Itu saja. Okey? Bukan kita mewujudkan masalah kepada rakyat.
Itu landasan perjuangan saya dan Parti Barisan Nasional. Setahu saya, Ketua Barisan Nasional, Ketua MIC memberi nasihat kepada ini cara kerja kita. Tetapi apabila ahli politik itu turun ke padang dan membuat perkara-perkara yang berbeza, kita harus salahkan ahli politik tersebut. Sekolah, 1,000 orang pelajar di sekolah itu, ada yang berjaya, ada yang gagal. Yang berjaya kata sekolah ini terbaik, yang gagal kata sekolah ini tak baik. Kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Bagi saya segala perubahan bermula dengan saya. Saya tak boleh harapkan saya nak tukar dunia ini, saudara-saudara. 2013 saya nak tengok dunia yang berbeza. Tak akan berlaku. Yang boleh berlaku, saya nak ubahkan diri saya akan buat pemimpin yang terbaik. Itu boleh berlaku. Okey, terima kasih ya Abang. Ya, kita beralih kepada saudara Muhammad Hanifah dia. Sejauh mana pula pembangkang PAS, DAP, Parti Rakyat dalam Pakatan akhir-akhir ini terutama sekali begitu berselera sekali. Begitu berselera sekali. Sehingga mereka kadang-kadang kelihatan, bukan saya tidak dapat mengawal perasaan, tapi juga keadaan penyokong-penyokong mereka yang sudah pun tidak ada cara lain melainkan melihat Putrajaya macam ni. Dari bukti. Sebelum saya jawab soalan itu, saya nak ulas sikit lah apa yang dibangkit oleh dua ahli panel tadi. Pertamanya tentang rakan tadi mengatakan bahawa kita mesti membantu polis. Saya rasa membantu polis ini ada dua cara. Pertamanya dengan kita membantu kerja-kerja yang kita membantu kerja-kerja polis yang membuat kerja-kerja yang baik, yang sesuai dengan tugas profesional mereka. Tapi bantuan juga harus diberikan oleh kepada kita pihak polis melalui dengan mendedahkan penjewengan pihak polis. Penyalahgunaan. Saya rasa saya agak kesian juga polis di Malaysia ini. Sebab kadang-kadang dalam keadaan mereka disalahgunakan oleh parti politik tertentu untuk mereka menggunakan polis untuk melaksanakan apa kehendak mereka. Sebab saya bagi contoh, ini bukan saya kata, ini dikatakan oleh Ketua Belia Negara, bukan Ketua Negara. Apabila menteri ganggu tugas dia, bagi saya ini satu pendedahan yang jelas bahawa polis telah dinafikan untuk menjalankan tugas profesional mereka, tugas yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang. Bagaimanakah seorang menteri boleh mengarahkan seorang menteri boleh mengarahkan pegawai polis di backup bawah tanpa pengetahuan Ketua Belia Negara? Jadi sepatutnya ini adalah satu perkara yang serius. Dalam pepatah Arab mengatakan, sebelum itulah, maknanya kalau polis ini patutnya apa yang didedahkan ini patut disiasat. Disiasat. Dan sekiranya nak siasat sekarang ni ada masalah, sebab macam manakah polis nak siasat menteri yang memberi arahan kepada polis? Seperti pepatah Arab mengatakan, kita pilih penjaga kambing untuk jaga kambing daripada dimakan oleh serigala. Tapi kalau yang jaga kambing itu serigala, macam mana? Jadi kita sekalian, bagi saya rasa tentang ceramah tadi adalah, bagi saya kita memberi satu contoh yang kecil. Patutnya kita membincangkan tentang kebebasan bersuara dengan dalam perspektif yang lebih luas. Sepatutnya dalam Malaysia ini, saya rasa kalau sekiranya demokrasi ini betul-betul matang dan bertamadun, sudah tentulah kita sepatutnya memberikan padang yang sama rata ke atas aktor-aktor politik dalam negara. Kalau sekiranya Barisan Nasional boleh memiliki ataupun mempunyai proksi ke atas akhbar-akhbar harian, kenapakah sampai sekarang Kerajaan Barisan Nasional takut untuk memberikan peluang yang sama kepada parti-parti lain untuk memiliki akhbar harian?
maknanya itulah Belum lagi. ada lagi ada. Dan kalau Sikit. kalau kita lihat kepada dalam isu perhimpunan sebagai contoh, sepatutnya apabila perhimpunan ini nak dibuat untuk menuntut dalam pilihan yang adil dan bersih, yang telah pun dijamin oleh organizer bahawa akan berlakunya aman dan tenteram, sepatutnya tugas pihak polis adalah membantu bagaimana keamanan itu dapat terus dijaga, bukan dengan berteriak di media-media masa mengatakan kalau sekiranya berlaku perhimpunan ini akan mencetuskan mencetuskan ketakutan di kalangan peniaga, peniaga akan tutup kedai. Saya tidak faham di mana logiknya seorang peniaga takut orang ramai datang. Kita tak nak lihat orang berniaga puasa malam di hutan sebab hutan tak ada orang. Berniaga di tempat orang ramai. Inilah data-data yang bagi saya menunjukkan dilema pihak polis. Apabila mereka mungkin cuba ingin menunjukkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas, tapi hakikatnya ada tangan-tangan di belakang itu yang tidak senang dengan hakikat polis yang